Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Muhammad Radi. Pada hari ini, Cikgu akan membincangkan topik berkenaan dengan topik 1.3, masa silam dan ruang dalam sejarah yang dipelajari di tingkatan 1. Pada akhir pembelajaran ini nanti, kamu sebagai murid akan dapat menghuraikan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. Selain itu, murid juga dapat menyenaraikan kepentingan mengaplikasikan ilmu sejarah itu dalam kehidupan masing-masing. Dalam mempelajari sejarah, kita akan merujuk kepada masa silam dan ruang yang luas dan tak ada batasnya. Masa silam ini merupakan satu rentetan peristiwa yang telah berlaku. Itu adalah masa silam. Yang mana masa silam ini dikaji oleh para sejarawan berdasarkan urutan masa. Urutan masa inilah yang kita namakan sebagai kronologi. Yang mana kronologi ini bermaksud ataupun merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut masa. Mengikut urutan masa dari awal hingga akhir dan bergerak sebagai satu garisan lurus. Urutan masa ini juga bergerak mengikut satu garisan lurus yang akan membentuk pembahagian beberapa ruang masa. Yang mana ruang masa ini boleh kita lihat melalui satu garisan lurus ini yang kita panggil sebagai kronologi tadi. Rentetan peristiwa dalam satu bentuk garisan yang lurus. Dan dalam garisan lurus ini ataupun yang dipanggil sebagai garis masa, adanya pembahagian ruang masa seperti dekad, abad dan juga alaf. Ada juga konsep masa dalam garis masa ini yang boleh diukur mengikut zaman. Sebagai contoh, zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Yang mana kita rujuk zaman Masihi ini adalah zaman selepas kelahiran Nabi Isa AS dan zaman sebelum Masihi adalah zaman sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Jadi, melalui garis masa ini, kamu akan lihat adanya ruang masa yang akan digunakan untuk para pengkaji sejarah untuk mengkaji sesuatu peristiwa mengikut tempoh-tempoh masa yang tertentu yang mengikut kepada masa-masa yang ingin dikaji. Ruang dalam sejarah ini luas dan mendorong para sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema-tema tertentu. Dan ahli-ahli sejarah ini kebiasaannya mengkaji ataupun menghasilkan penulisan dalam beberapa aspek-aspek yang penting seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para sejarawan ini melakukan penyelidikan sebelum membuat sesuatu penulisan sejarah. Jadi penting garis masa ataupun ruang masa ini digunakan untuk memudahkan ahli-ahli sejarah melakukan penyelidikan mereka sebelum membuat sesuatu penulisan. Kita boleh lihat dalam konteks sejarah Malaysia. Dalam konteks sejarah Malaysia, kita boleh lihat ruang masa ini dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Ini seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu satu garis masa, yang mana dalam garis masa ini adanya ruang masa, yang mana ruang masa dalam sejarah Malaysia dibahagikan mengikut tempoh-tempoh masa yang tertentu. Sebagai contoh, dimulakan dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka, diteruskan dengan kemunculan kuasa-kuasa luar seperti Portugis, Belanda dan juga British. Diikuti dengan pendudukan Jepun dan selepas jatuhnya Jepun berlakunya 14 hari penguasaan komunis
dan kemudiannya terbentuknya datang kembali British dan membentuk Malayan Union pada 1946. Kemudian diteruskan dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan akhirnya satu peristiwa yang sangat penting ataupun bermakna kepada kita iaitu kemerdekaan Tanah Melayu yang telah berlaku pada tahun 1957 dan pada tahun 1963 tertubuhnya Persekutuan Malaysia 1963 yang mana Singapura akhirnya keluar pada tahun 1965 dan kita lihat garis masa ini masih berterusan sehingga ke hari ini. Jadi penggunaan garis masa ini memudahkan para sejarawan untuk mengkaji sejarah mengikut tempoh-tempoh masa yang tertentu. Okay, selain itu, kamu juga boleh merujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 1, muka surat 7 untuk melihat sejauh mana anda memahami tajuk ini. Jadi, gunakan buku teks yang ada yang diberikan oleh kamu untuk melihat ataupun untuk mengaplikasi bagaimana kamu memahami apa itu yang disebut sebagai masa silam dan ruang dalam sejarah. Jadi, anak-anak murid, jangan simpan buku teks kamu, tapi kajilah ia sebagaimana para sejarawan mengkaji sesuatu peristiwa itu. Kesimpulannya, melalui masa silam dan ruang dalam sejarah ini yang diatur dalam bentuk kronologi memudahkan sejarawan itu untuk mengkhususkan bidang kajian mereka. Sama ada bidang kajian itu yang dikhususkan berasaskan kepada tema-tema tertentu seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Ada juga beberapa tema-tema yang lain yang penting seperti keagamaan dan sebagainya. Okay, selain itu, tumpuan kepada satu ruang sejarah itu juga dapat menambahkan kepelbagaian kajian dalam penulisan sejarah kita. Apabila terdapat pelbagai kajian dalam penulisan sejarah, maka banyak hasil-hasil sejarah yang dapat kita bandingkan dan juga kita kaji untuk memahami sesuatu peristiwa sejarah itu. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe